Buletin Didik 16 Ogos bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa komited memastikan murid mempunyai minat untuk mendalami mata pelajaran berkaitan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Datuk Dr. Mahan Sun berkata, antara usaha pihaknya adalah memberi tumpuan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam dan di luar bilik darjah. Penerapan elemen sekolahku sejahtera seperti eksplorasi dan artikulasi juga menjadi fokus untuk menyediakan peluang kepada murid mencipta idea baharu dan meningkatkan kemahiran dalam bidang STEM. Aktiviti PDP berkaitan bidang STEM dioptimumkan melalui pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran berasaskan inquiry dalam konteks dunia sebenar. Aktiviti tersebut diberi penekanan dalam projek bimbingan eksekutif STEM atau STEMAC bagi menghasilkan pembelajaran bermakna. Bahan sokongan bagi pelaksanaan aktiviti di bawah projek STEMAC turut disediakan dalam bentuk modul e-pembelajaran iaitu modul pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek atau PBL STEM bersepadu yang mengandungi video, bahan bacaan, garis panduan dan contoh aktiviti. Perkara itu dinyatakan bagi menjawab pertanyaan lisan Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid di Dewan Negara. KPM turut memastikan makmal sains di setiap sekolah adalah lengkap dan selesa bagi tujuan tersebut. Sehingga kini, sebanyak 1,216 buah makmal sains telah siap diubah suai dan naik taraf. Kompetensi dan kebolehan guru dalam pendekatan PDP turut dipertingkatkan menerusi program pembangunan profesionalisme guru. Selain itu, KPM juga menjalinkan kerjasama dengan agensi kerajaan lain seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI, institusi pengajian tinggi serta sektor swasta. Ia untuk memastikan mata pelajaran berkaitan STEM menepati keperluan semasa. Kementerian Pendidikan KPM tetap komited dalam usaha menghentikan kegiatan buli dalam kalangan pelajar. Susulan itu, KPM menyediakan portal aduan buli sebagai usaha menambah baik pendekatan memerangi buli di sekolah. Sebagai langkah awal, KPM mengeluarkan panduan kesedaran kepada murid kategori pelakuan buli. Buli meliputi memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. KPM menasihati pelajar yang menjadi mangsa tidak gentar untuk tampil membuat laporan segera. Selain itu, konsep Sekolahku Sejahtera yang memberi penekanan kepada 14 elemen berteraskan nilai murid yang diterapkan secara semula jadi dalam kehidupan harian warga sekolah khususnya murid. Penuntut Universiti Melaya UM dibenarkan untuk memulakan sesi pengajian walaupun belum menjelaskan yuran semasa pendaftaran. Arahan rasmi mengenainya dikeluarkan Jabatan Pengajian Tinggi JPT. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Profesor Datuk Dr. Husaini Omar berkata, Kementerian Pengajian Tinggi KPT prihatin dengan situasi penuntut yang terkesan terutamanya daripada keluarga B40. KPT membenarkan golongan terbabit yang dalam kesempitan mendaftar untuk meneruskan pengajian. Bagaimanapun, untuk tujuan graduasi, mereka perlu menjelaskan yuran pengajian yang tertangguh. Sebelum ini, Kesatuan Mahasiswa Universiti Melaya menolak dasar baharu digunakan pihak pengurusan UM yang tidak membenarkan mahasiswa mendaftar kursus sebelum menjelaskan yuran pengajian masing-masing. Presidennya, Ui Goin Shen, mendakwa dasar baharu itu mewajibkan penuntutnya membuat pembayaran penuh yuran pengajian untuk mendapat status penuntut aktif. Kegagalan berbuat demikian menyebabkan mereka tidak dapat mendaftar subjek dan modul mereka pada semester baharu sekaligus menyebabkan mahasiswa gagal menerima akses selain tidak boleh menghadirkan diri ke kelas. Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM akan menerima kira-kira 500 penuntut bermula September ini. UKKM diterajui oleh Institut Koperasi Malaysia IKMA dan bertujuan meningkatkan penglibatan koperasi dalam melahirkan modal insan profesional. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noor Omar berkata, penubuhan universiti swasta itu adalah hasil gabungan 100 koperasi terbaik negara bagi melahirkan barisan pemimpin pelapis yang kompeten dan profesional. MQA yang dijangkakan mungkin dalam bulan September. Kita akan dapat MQA ini, iaitu yang akan memberikan pengiktirafan
kepada ijazah yang akan kita keluarkan nanti. Dan apabila kita dapat MQA ini dalam bulan September dijangkakan, maka kita akan mulakan pengambilan pelajar dalam 500 orang. Tan Sri Noh ditemui selepas merasmikan Malam Jalinan Mesra bersama himpun 100 koperasi terbaik di Malaysia. Antara yang turut hadir, Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia, Datuk Muhammad Ali Mansor. Tan Sri Noh berkata, sebanyak 15 program akan ditawarkan dari peringkat diploma sehingga ke peringkat doktor falsafah. April lalu, Kementerian Pengajian Tinggi KPT meluluskan penubuhan UKKM yang bakal membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasakan agenda keusahawanan khususnya di peringkat Institut Pengajian Tinggi IPT. Kementerian Luar Bandar masih menunggu laporan lengkap berhubung siasatan buli membabitkan pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuantan. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan tidak berkompromi dengan sebarang tindakan salah laku buli serta menyerahkan kepada polis untuk membuat siasatan. Biar selesai dululah siasatan tu. Dan lepas tu kita tengok bila dah selesai siasatan, sama ada kita nak bawa kepada lembaga disiplin atau tidak, itu bergantung kepada siasatan tu. Nanti kalau siasatan tu tengok dia punya wages dia lah, berat mana siasatan tu. Tular di Facebook ibu mangsa menyatakan anaknya dibuli di MRSM berkenaan sejak Jun lalu dan mendakwa pihak asrama lambat bertindak menangani isu berkenaan. Wanita itu turut menyatakan beliau juga sudah membuat laporan polis dan merujuk anaknya ke hospital kerana pihak asrama menyatakan anaknya mengalami anxiety. Harap-harap ada berita baik. Keputusan berhubung permohonan kenaikan allowance pembantu Taman Bimbingan Kanak-kanak Jabatan Kemajuan Masyarakat Tabika Kemas akan diketahui selewat-lewatnya hujung tahun ini. Kita tengah berunding dan isu dengan JPA dan juga Kementerian Kewangan. Bila anggaran dapat jawapan dulu? InsyaAllah lah tahun ni kot. Kalau ni kenaikan tu apa tu? Ya bukan, dia ada macam-macam tu dalam tu. Dia ada beberapa kategori lah. Dia ada yang dia bentuk allowance, bukan gaji, dia bentuk allowance. Dan kita minta ada bentuk persaraan yang dulu kontrak, lepas tu jadi tetap. Adalah 2-3 benda yang dalam kemas. Sebelum ini, cadangan supaya elang pembantu Tabika Kemas dinaikkan telah disuarakan beberapa pihak. Ia berikutan bebanan tugas golongan itu yang semakin meningkat dan didakwa tidak setimpal dengan gaji yang diterima iaitu RM500 sebulan. Bersua kembali, Kementerian Pembangunan Luar Bandar mendukung hasrat Perdana Menteri dalam meneruskan projek Mara Digital bagi membuka peluang kepada anak muda Bumi Putera, khususnya dalam bidang teknologi maklumat IT. Menterinya, Datuk Seri Mahathir Khalid berkata beliau bakal mengadakan pertemuan dengan Menteri Wilayah Persekutuan bagi membincangkan beberapa program bersesuaian bagi menaikkan semula Mara Digital. Katanya lagi, selain itu, pihaknya juga bakal mengesyorkan kepada Mara Corporation untuk merancang program untuk anak-anak muda pada hujung minggu. Inisiatif ini sekaligus dapat menghidupkan kembali Mara Digital. Program ini memang dah ada, cuma ada perkara yang nak diberi suntikan baru lah termasuk dana. Contohnya macam di Mara Digital tu
ada 1-2 kedai yang akan dibuka lagi yang telah pun ada tanda tangan dengan MARA. Jadi ada syarikat yang dah ambil tempat. Dulu waktu COVID tu tutup sebab tak ada penyewa. Kemudian sekarang ni saya tengok dah baik. Justru beliau mengharapkan jalinan kolaborasi yang baik antara MARA dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dalam menjayakan inisiatif ini. Beliau memaklumkan perkara itu ketika sidang media selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang MARA di Putrajaya. Dalam majlis yang berlangsung siang tadi, seramai 819 kaki tangan MARA dari pelbagai sektor menerima anugerah. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta Majlis Amanah Rakyat MARA meneruskan projek MARA Digital. Jelasnya, inisiatif itu bagi membuka peluang kepada anak muda Bumiputera membabitkan diri sebagai usahawan teknologi maklumat IT yang merupakan trend terkini dan masa depan. Perkara itu dinyatakan Datuk Seri Ismail Sabri menerusi hantaran Facebooknya selepas melakukan tinjauan mengejut di MARA Digital di Ibu Negara. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, MARA Digital sangat dekat di hatinya. Ia diwujudkan beliau bagi membangunkan usahawan Bumiputera dalam bidang IT dan gadget, sama ada menjual produk, membaiki dan lain-lain. Sesuai dengan perkembangan teknologi, penggunaan tulisan jawi disarankan supaya digunakan dengan lebih meluas. Penguasaan penggunaan jawi dalam kalangan generasi muda baharu khususnya dapat mengangkat martabat tulisan jawi sebagai suatu khazanah warisan bangsa. Saranan daripada pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Datuk Seri Dr. Awang Sarian, rakyat Malaysia harus mencari kaedah yang tepat dan sesuai bagi meletakkan tulisan jawi di tempat yang selayaknya. Beliau berkata demikian dalam ucapan pada Seminar Jawi dan Teknologi Anjuran DBP di Ibu Negara semalam. Seminar ini adalah untuk membincangkan inovasi dan pengembangan tulisan jawi agar ia selari dengan kemajuan teknologi. Objektif penganjur nyata mendapat pandangan positif daripada penuntut institusi pengajian tinggi yang turut sama pada majlis berkenaan. Cara untuk memperkasakan tulisan jawi ini pada pendapat saya adalah dengan cara kerajaan memartabatkan lagi tulisan jawi ini dalam keadaan mereka mengeluarkan utusan ataupun kenyataan rasmi dalam keadaan dua bahasa yang di mana salah satunya tulisan jawi dan kemudian diikuti dengan tulisan Rumi. Oleh itu, dengan usaha awal yang dilakukan oleh kerajaan ini akan lagi menambahkan keyakinan rakyat untuk menggunakan tulisan jawi ini dalam keadaan apapun. Seminar ini turut menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan bagi membincangkan langkah untuk memperkasakan tulisan jawi dalam era digital. Harapan saya macam kalau ada program macam ni, saya harap anak-anak muda generasi Y atau Z boleh menerapkan bahasa Jawi itu dalam kehidupan seharian, dapat berlatih, dapat membaca buku-buku lama yang berdasarkan bahasa Jawi itu. Harap supaya baca banyak platform, macam laman web ataupun apa-apa laman web macam media sosial dapat menerapkan penggunaan bahasa Jawi. Antara aktiviti yang dijalankan di seminar tersebut termasuklah pameran, forum dan pembentangan kertas kerja, seminar jawi dan teknologi. Sempena bulan kemerdekaan, seramai 31 orang murid berkeperluan khas MBK Sekolah Kebangsaan Ketengah Jaya 2 Dungun mempamerkan bakat dengan menghasilkan baju bermotifkan kemerdekaan. Lebih membanggakan apabila setiap mereka berjaya mencipta baju hasil tulisan tangan mereka sendiri. Program berkenaan adalah satu daripada aktiviti yang dirancang SK Ketengah Jaya 2 sempena bulan kemerdekaan yang akan disambut selama sebulan di sekolah itu. Antara objektifnya untuk mengembangkan kemahiran diri ke semua murid istimewa ini agar mereka dapat menjalani kehidupan sama seperti pelajar normal. Secara keseluruhan, pelajar terbabit terdiri daripada murid dengan masalah pembelajaran, lembam, sindrom Down, autism dan masalah fizikal. Mereka dibantu oleh 12 individu termasuklah pembantu pengurusan murid PPM. Program ini turut menyemarakkan semangat patriotik, cintakan negara kepada generasi muda dengan bukan saja mengibarkan jalur gemilang, malah memupuk makna kemerdekaan kepada murid. Program ini juga merupakan salah satu daripada
dan satu cabang dalam program TA25 iaitu bidang aspirasi seni. Selain daripada itu, apa yang diharapkan daripada program ini adalah kita dapat mencungkil kemahiran murid-murid terutamanya dalam bidang seni. Walaupun mereka murid-murid kelas pendidikan khas, tetapi sebenarnya mereka mempunyai bakat dan kebolehan dalam menghasilkan suatu karya yang terbaik. Terdapat 29 buah sekolah menengah dan rendah yang mempunyai seramai 670 orang murid berkeperluan khas di daerah Dungun Terengganu. Sistem sekolah di Los Angeles, Amerika Syarikat kini bergelut dengan isu ketidakhadiran murid pada kadar yang membimbangkan. Hampir 600 pegawai sekolah terpaksa pergi dari rumah ke rumah mencari pelajar yang tidak kerap ke sekolah sejak pandemik COVID-19. Lebih separuh pelajar di Los Angeles tidak hadir ke sekolah dilaporkan pada tahun lalu. Punca utamanya kerana mereka terpaksa menjalani kuarantin berikutan pandemik COVID-19. There are thousands of kids we thought had left the community, had not enrolled in school, but in fact are in our community. They just disengaged, they disconnected, they fell off the radar. So today we are targeting on a priority basis students who demonstrated a chronic absenteeism last year. Kaki tangan gabungan sekolah Los Angeles, LAUSD dan ahli lembaga sekolah menghabiskan hari mereka menelefon dan mengetuk pintu rumah keluarga pelajar di seluruh daerah itu yang mempunyai kehadiran yang lemah dengan harapan dapat meningkatkan kehadiran mereka pada tahun persekolahan yang akan datang. Tambah Alberto, pihaknya berhasrat untuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat untuk mencari dan membawa pelajar terbabit kembali ke dalam sistem persekolahan. Los Angeles mempunyai lebih 1,000 buah sekolah dan memberi perkhidmatan kepada hampir 600,000 orang pelajar. Peminat siri hit Stranger Things di Jepun kini boleh menikmati makanan di sebuah kafe yang diinspirasikan daripada drama science fiction Netflix itu. Beberapa bulan selepas dibuka, kafe sementara atau pop-up di Shibuya, Tokyo ini telah dilanjutkan lagi tempoh operasinya berikutan permintaan yang tinggi. Bahagian dalam kafe ini menampilkan replika dan set daripada rancangan Stranger Things, termasuklah Pekan Hawkins dan Dunia Upside Down. Pelanggan juga boleh bergambar dengan karakter seperti Demogorgon sambil dihiburkan lagu-lagu tema drama bersiri itu. Namun dengan pengaruh besar Stranger Things, sudah tentulah sukar untuk membuat tempahan. Apatah lagi ketika Jepun masih mengamalkan pematuhan SOP yang ketat ekoran kes jangkitan COVID-19 yang tinggi. 予約ももう12時に毎日もう12時携帯開いて予約毎日やってたんですけど、全然予約が取れなくて、もう本当ほぼ毎日予約を取ってたんですけど、でやっと今日キャンセル明けでなんとか予約が取れたって感じで、もう2人でもう大喜びして今日来ました。 I really like it because it's one of my favorite TV shows to watch. The Demogorgon kind of freaked me out. It looks really real. And I really like that the bicycle place, like the lightning actually like lights up. Untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19, hanya 20 pelanggan dibenarkan berada di dalam kafe pada satu-satu masa dan hanya untuk tempoh sejam saja. Pemilihan kasut dalam sukan badminton sangat penting, terutamanya kepada mereka yang betul-betul serius untuk menceburi sukan badminton. Ini adalah contoh kasut badminton. Dia dipanggil court shoes. Apa beza dia kasut badminton dan kasut jogging? Kasut badminton adalah tumit dia adalah rendah. Untuk kasut jogging dia lebih tinggi. Bila lebih tinggi, dia akan lebih mudah mendatangkan kecederaan kepada semua pemain.
Penamat yang cukup membanggakan, itulah yang boleh disimpulkan berhubung kejayaan skuad hoki dalam Dewan Kebangsaan mencipta sejarah bergelar juara Piala Asia buat kali pertama. Ia juga kemenangan pertama skuad hoki negara ke atas pasukan nombor 3 dunia, Iran, dalam 5 aksi mereka di perlawanan akhir. Sambutan yang cukup bermakna diberikan sebaik skuad hoki dalam Dewan Kebangsaan melangkah keluar dari balai ketibaan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA di Sepang. Bagi jurulatih Muhammad Amin Rahim, segalanya atas usaha barisan pemain yang telah membuktikan Malaysia tidak pernah selesa dengan gelaran naib juara. Many team yang compete dekat Asia Cup tu memang kalau boleh nak cuba tuaskan pasukan Iran, dan alhamdulillah tournament kali ni kita berjaya. Sayang ini bukan kelayakan untuk Piala Dunia, tapi apa-apa pun apa yang kita kecapi ni adalah salah satu orang cakap milestone untuk kita bersedia untuk next Asia Cup, which is akan ada kelayakan untuk Piala Dunia lah. Untuk rekod, ini kejayaan pertama Malaysia selepas 5 kali layak ke perlawanan akhir. Yang paling ironi apabila kesemua 4 perlawanan sebelum ini masih Iran yang menjadi penghalangnya. Dan semalam segalanya terlerai apabila Malaysia menang 3-2 menerusi penentuan penalti shootout. Bola sepak Liga Premier, Terengganu TFC 2 merakam kemenangan ke-9 musim ini apabila menewaskan Selangor FC 2 2-0. Kelantan United pula kembali ceria dengan menumpaskan UiTM FC 3-1. Minit ke-7 berpunca satu asakan dari bahagian tengah dan hasil satu umpanan tepat Izan Syahmi Mustafa merembat rendah gol pembukaan perlawanan. Kedudukan kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Minit ke-50, TFC 2 mengukuhkan kedudukan. Meskipun dikawal pemain pertahanan Selangor FC 2, Rahmat Makasuf masih mampu menjaringkan gol kedua TFC. Menang 2-0, TFC 2 mengumpul 29 mata dan kekal di tangga ketiga. Satu mata di belakang pasukan tangga kedua Johor Darul Takzim JDT 2. Selangor FC 2 kekal di tangga ke-8. Persiapan menyambut perarakan tahunan Festival Bunga Colombia mengakhiri buletin didik. Tradisi lebih 60 tahun itu menyaksikan penduduk tempatan mengubah siletas menggunakan bunga-bunga yang ditanam sendiri. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.